Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar murid-murid? Kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk baru, ibadah. Okey, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah puasa. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian puasa, rukun puasa, dalil Al-Quran dan hadis serta jenis-jenis puasa. Okey, kita pergi kepada pengertian puasa. Okey, dari segi bahasa, apa yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara. Okey, daripada segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, apa dia contoh perkara yang membatalkan puasa? Okey, contohnya memasukkan makanan ataupun memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga yang terbuka seperti hidung, mulut dan telinga. Okey, kita pergi kepada rukun puasa pula. Okay, ingat ya murid-murid, rukun puasa ada dua. Okay, yang pertama ialah niat. Okey, mari ikut cikgu sama-sama kita baca niat. Okey, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Melayunya, sahaja aku berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Cikgu ulang. Sahaja aku berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu ialah niat berpuasa. Kalau kita tak niat berpuasa, maka puasa kita tidak akan sah. Yang kedua, rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Maksudnya selepas saja habis waktu sahur, habis waktu imsyak, maksudnya kita tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Macam tadi saya cakap, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Contohnya memasukkan makanan dalam mulut, memasukkan sesuatu dalam telinga ataupun memasukkan sesuatu dalam lubang hidung dengan sengaja. Itu dia rukun puasa ya murid-murid. Tolong ingatkan. Seterusnya, saya nak murid-murid mendengar dan yang boleh baca, sila baca sama-sama dengan saya dalil Al-Quran ya tentang puasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi hidayah bagi seluruh manusia dan menjadi bukti-bukti yang nyata menjelaskan hidayah dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Maka sesiapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalil hadis pula daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu telah mengisahkan seorang badawi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni ma faradallahu layya min as-siyam faqala syahr Ramadan." Maksudnya, beritahulah aku apakah puasa yang Allah wajibkan ke atasku. Baginda menjawab, puasa Ramadan.
riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, di sini murid-murid, okey, setelah jelas dan nyata bahawa hukum berpuasa di bulan Ramadan ialah wajib. Okey, maka wajiblah bagi kita umat Islam menunaikan surahan tersebut. Seterusnya, okey, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis puasa. Okey, ada 4 jenis puasa ya murid-murid. Okey, ada puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. Okey, yang pertama, okey, puasa wajib. Okey, ada 3 puasa wajib iaitu puasa pada bulan Ramadan. Okey, ini yang kita lakukan setahun sekali sahaja ya murid-murid. Okey, yang kedua, puasa qada. Apa maksud puasa qada? Ini ialah puasa ganti. Maksudnya puasa Ramadan yang ditinggalkan wajib kita ganti. Okey, itu yang kita panggil puasa qada. Okey, dan yang ketiga, puasa nazar. Okey, puasa nazar ni maksudnya puasa yang nazar ialah murid-murid telah berjanji. Contohnya, saya bagi contoh. Okey, murid-murid akan puasa 3 hari straight. Okey, sekiranya berjaya dalam peperiksaan, maka itu dikira nazar. Sekiranya murid-murid berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan, maka wajib bagi murid-murid membayar nazar tersebut. Apa tadi nazar? Maksudnya janji. Jadi jatuh wajib untuk dibayar dan mestilah 3 hari berturut. Sebab dalam nazar tersebut 3 hari berturut. Okey, yang kedua, okey, puasa sunat. Okey, apa dia contoh puasa sunat? Okey, yang pertama, puasa pada 9 Zulhijjah. Maksudnya hari Arafah. Kecuali orang yang mengerjakan ibadah haji. Maksudnya sehari sebelum kita raya haji ialah 10 Zulhijjah. Okey, kita disunatkan untuk berpuasa hari Arafah. Okey, yang kedua ialah pada 9 dan 10 Muharram, hari Taswa ataupun Ashura. Okey, kalau murid-murid ingat, di 10 Muharram ni selalunya kita akan buat bubur Ashura. Okey, kita memang digalakkan untuk puasa 9 dan 10 supaya tidak menyerupai puasa orang Yahudi iaitu 10 Muharram sahaja. Okay, yang ketiga, ini puasa sunat Isnin dan Khamis. Ni setiap hari Isnin dan Khamis kita digalakkan untuk puasa sunat. Okey, yang keempat, 3 hari setiap bulan iaitu 13, 14 dan 15 bulan. Okey, ini pun sama. Okey, kita panggil puasa putih. Okey, dan yang terakhir ialah puasa 6. Okey, maksudnya puasa 6 hari pada bulan Syawal, kecuali hari raya yang pertama. Itu haram bagi kita untuk berpuasa. Tapi selepas itu kita digalakkan untuk puasa 6 hari ataupun puasa 6 bulan Syawal. Ini pun sama, setahun sekali saja kita dapat merasai. Seterusnya, yang ketiga, kita pergi kepada jenis-jenis puasa yang menjadi makruh, iaitu puasa hanya hari Jumaat atau Sabtu. Okey, sebelum ni saya ada mendengar, sekiranya kita ingin berpuasa pada hari Jumaat, kita hendaklah gandingkan sama ada kita puasa terlebih dahulu pada hari Khamis ataupun selepas itu kita puasa. Kalau sekiranya hari Khamis kita tidak puasa, kita gandingkan dengan hari Sabtu. Maksudnya, kalau sekiranya kita hendak berpuasa pada hari Jumaat, kita hendaklah apit. Maksudnya sama ada apit pada awal ataupun apit pada selepasnya. Sama ada hari Khamis ataupun hari Jumaat. Okay, dan yang kedua ialah puasa sepanjang tahun. Okay, sepanjang tahun, makruh ya. Okay, dan yang terakhir, puasa yang jatuh haram ialah puasa pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Maksudnya hari raya pertama,
Raya Aidilfitri dan Aidiladha, itu ada Hari Tasyrik, maka kita diharamkan untuk berpuasa. Okey, tapi pada hari Raya Haji, hari Tasyrik jatuh pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah juga. Maksudnya sehingga hari raya keempat kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Dan akhir sekali ialah pada 30 Syakban. Hari Syak apa maksudnya di situ? Ya, 30 Syakban tu maksudnya kita menunggu pengumuman untuk puasa pada bulan Ramadan. Jadi dipanggil hari Syak. Kita tidak boleh berpuasa. Tapi sekiranya puasa ganti mungkin pada 30 Syakban tu ialah kita untuk mencukupkan puasa ganti kita yang tidak cukup, mungkin diharuskan. Tapi seboleh-bolehnya kalau puasa sunat kita tidak digalakkan jatuh haram sekiranya kita puasa pada 30 Syakban. Okey. Ini ialah jenis-jenis puasa. Ingat ya, ada puasa yang apa dia puasa wajib, apa dia puasa sunat, apa dia puasa makruh dan apa dia puasa yang jatuh haram. Okey, sekian saja pembelajaran saya pada hari ini. Jadi harap murid-murid dapat memahami apa yang saya ajar. Okey, esok saya akan menyambung lagi pembelajaran dalam tajuk puasa. Okey, terima kasih kerana mendengar dan selamat belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.